Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Kami merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah yang mengambil kos pendidikan dengan sejarah akan membentangkan tentang perbezaan corak pemerintahan Jepun di Sabah dan Sarawak. Kependudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan satu pertempuran yang singkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan daripada British kepada Jepun. Tentera Jepun telah mendarat di Vietnam pada 16 Disember 1941 dan berpecah kepada dua pasukan. Satu pasukan marah ke Sarawak iaitu Kuching dan Sibu, manakala pasukan kedua marah ke Sabah melalui Labuan dan Sandakan. Kemudian mereka marah ke pesisiran pantai kedua-dua negeri tersebut, terutamanya di bandar-bandar besar. Tiada tentangan sengit terhadap kemarahan tentera Jepun di Sabah dan Sarawak. Walaupun jangka masa pemerintahan Jepun ini pendek, namun pemerintahannya menyebabkan ramai penduduk trauma dan menganggap sebagai ia zaman gelap oleh penduduk Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Hal ini kerana semasa pemerintahan Jepun terdapat banyak kesan negatif yang berlaku, lebih-lebih lagi pada sistem pentadbiran. Kerana Jepun sangat kejam dan suka menindas rakyat, terutamanya orang Cina. Oleh itu, terdapat beberapa persamaan dan juga perbezaan yang kita dapat lihat dalam corak pemerintahan Jepun dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, secara keseluruhannya tidak banyak perbezaan politik yang dijalankan antara Sabah dan juga Sarawak. Dalam corak pemerintahan Jepun telah memperkenalkan pentadbiran bercorak ketenteraan dan juga awam ke atas negeri-negeri ini iaitu Sabah, Brunei dan juga Sarawak. Ketiga-tiga negeri ini telah digabungkan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Borneo Utara. Pemerintah Jepun pula telah membahagikan Borneo Utara ini kepada 15 buah daerah. Setiap daerah diletakkan di bawah satu kawasan ketenteraan. Bagi memudahkan pentadbiran, Jepun telah membahagikan Sabah kepada dua buah wilayah pentadbiran iaitu Timur dan juga Barat yang masing-masing berpusat di Kesultan dan juga Sandakan. Manakala Sarawak pula dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu Kuching, Miri dan juga Sibu. Setiap wilayah ditadbir oleh seorang Governor. Governor General ialah ketua tertinggi kerajaan. Pada mulanya, pusat pentadbiran terletak di Kuching, tetapi pada bulan Oktober 1943, pusat pentadbiran Jepun telah beralih ke Sapong iaitu di Sabah. Seterusnya, setiap wilayah pentadbiran ditubuhkan sebuah majlis penasihat yang telah menekankan kepada penglibatan masyarakat dalam sistem pentadbiran. Ahli-ahli majlis pula dipilih dalam kalangan pembesar tradisional dan juga ketua masyarakat yang berpengaruh. Semasa pemerintahan Jepun, mereka mengamalkan sistem ekonomi pertanian besar-besaran di Sabah. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak Jepun yakin bahawa Sabah dapat menghasilkan tanaman dengan jumlah yang banyak. Selain itu, dekatan bekalan makanan yang dilakukan oleh pihak British terhadap Jepun telah menyebabkan Jepun menggalakkan penanaman cara diri untuk menampung kehidupan masyarakat. Segala lebihan hasil tanaman yang diperolehi oleh Jepun akan diekspor ke Jepun untuk bekalan. Pihak Jepun juga telah melaksanakan dasar ekonomi besar. Antara dasar ekonomi yang diperkenalkan termasuklah melakukan satuan makanan, memberi layanan istimewa kepada kaisar yaitu syarikat Jepun, dan menggalakkan ekonomi cara diri. Manakala sistem ekonomi yang diamalkan di Sarawak pula adalah berdasarkan sistem dasar kepemilikan. Hal ini dikatakan demikian kerana Jepun tidak menyokong industri ekspor kerana segala hasil bahan mentah yang diperoleh hanya boleh diekspor ke negara Jepun bagi bekalan makanan negara mereka.
Pihak Jepun juga tidak berminat untuk menjalankan aktiviti ekonomi komersial karena bimbang akan kemasukan kuasa lain ke dalam Sarawak. Akhir sekali dari segi sosial. Keadaan sosial di Sabah dan Sarawak tidak terdapat perbezaan yang ketara kerana pada zaman pemerintahan Jepun adalah bersifat perkauman. Hal ini kerana setiap kaum akan dilayan dengan cara yang berbeza. Sebagai contoh, bagi kaum Melayu dan kaum India, Jepun telah memberi layanan yang baik, manakala bagi kaum Cina pula, mereka telah ditindas. Pentadbiran Jepun sekaligus telah mengubah corak kehidupan masyarakat di Sabah, terutamanya dari segi pendidikan. Semasa pemerintahan Jepun, dalam sistem pendidikan, pihak Jepun telah memasukkan sekolah-sekolah jenis vernakular dan mengharamkan bahasa Inggeris dan bahasa Cina untuk digunakan dalam kehidupan harian. Jepun telah menggantikan sekolah-sekolah tersebut dengan sekolah yang bersifat kejepunan dan mewajibkan semua pelajar tempatan untuk mempelajari bahasa Jepun serta menghafal dan menyanyikan lagu negara Jepun setiap hari. Manakala keadaan sosial di Sarawak pula lebih kurang yang sama dengan negeri Sabah. Bagi sukatan pelajaran pula telah ditukar mengikut sukatan pelajaran pemerintahan Jepun kerana mereka juga menginginkan Sarawak berbahasa Jepun tanpa memasukkan bahasa